Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين. Kita di muka surat 71. Maka kerana inilah telah menaqal hadis oleh Syekhuna bagi kami di dalam risalahnya dengan menyebut lafaz hadisnya, yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdasul asnan sufaha'ul ahkam yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yaquluna min qawli khairil bariyati yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Jadi sekalian syukur kita utama sekali Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata masih meneruskan dan memberikan nikmat dia pada kita untuk kita melangsungkan kehidupan atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dia beri pula pada kita nikmat yang sangat besar tak terhingga. Itulah dengan dapat Islamnya kita melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Diberi lagi dengan nikmat itu, nikmat besar juga, iaitu boleh diberikan kita berada dalam keadaan taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi dilapangkan hati sanubari kita, diberikan kepada kita kesedaran yang tinggi untuk mengenal ilahi, mentauhidkan Allah Ta'ala setiap hari, sentiasa nak berzikir dan berselawat ke atas Nabi dengan penuh rasa kenyutaan dalam hati. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita. Boleh bangun lagi pagi ni, hadir pula ke masjid ni berjemaah pula. Boleh pula berada dalam satu majlis yang sangat mulia untuk kita meneruskan kitab karangan daripada Tuan Guru Haji Cik Kok Diang ni berkenaan menolak kefahaman yang batil daripada pahaman-pahaman salafiyah al-wahabiyah, masyhur dengan nama kaum muda tu. Jadi sambungan kita nak bicara ni yang sekalian adalah mengenai adanya satu kumpulan yang mereka ni berlagak macam ulama. Itu kalau ikut ayat yang disebutlah. Di kalangan orang awam akan menyangka mereka ni orang ahli agama. Padahal retorik saja, simbolik saja. Ibarat macam menanam tebu di bibir mulut, manis bicara di bibir saja tapi hati, manis bicara di bibir saja tapi di hati lain rupanya.
Nampak macam ulama sebut Quran hadis, macam mujtahid besar, macam ahli fatwa, tapi keterangan mereka batil, palsu, retorik saja. Maka kerana inilah, sambung kita telah menaqal hadis oleh Syekhuna bagi kami di dalam risalahnya dengan menyebut lafaz hadisnya. Yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan. Ada alif tinggal tu. Qaumun ahdusul asnani. Ada alif sebelum lam alif. Sufahaul ahkam yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum yaquluna min qawli khairil bariyah. Itu pun qaulin tu tak ada tanwin katanya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Terjemahnya kata dia akan keluar pada akhir zaman nanti. Kita ni memang duduk akhir zaman dah lah. Bahkan atas huraian ulama nak cerita akhir zaman tu, lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda akhir zaman lah. Jadi kita ni bukan akhir lah, akhir pada akhir, terakhir tu lipat bumi tu binasa tu terakhir lah sekali kan. Tapi nisbah akhir tu antara kitab saya tak ingat nama dah. Allahumma salli wa sallim. Antara akhir zaman tu lahir Nabi Muhammad tu zaman akhir lah tu. Kita ni dah 1400 tahun dengan ulama pun seorang tak ada ulama mujtahidin. Bahkan nak jumpa ulama macam Ibnu Hajar, nak jumpa dengan Syekh Ramli pun tak ada lah. Nak jumpa tutup guru kita yang taat, yang patuh pada Allah Ta'ala, yang banyak ibadat, yang banyak berselawat, yang hati ni tak pernah lalai pada Allah Ta'ala. Bukan tak ada langsung, nak cari itu pun ya Allah, ibarat macam gagak putih di kalangan gagak hitam. Nak kata susah tu. Memang kita ni dah banyak akhir zaman, dah tambah macam-macam wabak, bencana apa. Bahkan banyak bergantung kepada orang Yahudi, Nasrani. Bahkan panduan apa-apa kehidupan sehari-hari banyak sumber daripada Yahudi, Nasrani. Maklumat pun Yahudi, Nasrani. Nasihat pun Yahudi, Nasrani. Sampai mereka ni cara hidup pun ikut Yahudi, Nasrani. Kalau kena bala pun bukan nak insaf daripada bala. Duduk tempat-tempat yang dengan sebab kena bala ni kena kuarantin. Isu COVID tu kan. Duk berjoget ikut Yahudi, Nasrani, pasang lagu Hindu setan, lepas tu duk apa? Sedang main aerobik. Oh. Tu saya kata, kalau saya kata baiklah kena puak kata puak tabligh tu yang masuk puasa karantin tu baca Quran, duk muzakarah, duk nasihat satu sama lain, duk pakai khidmat, duk baca Quran, duk nasihat. Orang tak semayang pun jadi semayang, orang tak baca Quran pun jadi Quran, orang tak berzikir pun jadi berzikir. Macam tu tak apa. Kena bala tak apa. Kena bala macam tu tak apa. Pasal dengan bala tu taat. Yang ni dengan bala tak biasa joget aerobik pasal lagu Hindu setan. Astagfirullah. Memang akhir zaman dah kita ni. Patutnya kena bala tu sedar, taubat, balik pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Akan keluar kata dia pada akhir zaman nanti satu kaum yang muda. Tu dia pasal ahdasul asnan ni. Tu kaum muda tu. Ingat saya lah kalau sebut Tok Guru Haji Cik ni disebut. Dia kata itulah popuak tu sendiri yang buh nama kat nama kaum muda tu. Dalam hadis syarah lah disebut ahdasul asnan. Ahdas ni baru tu maksudnya baru lah. Lepas tu asnan tu bahasa Arab asnan jamak daripada sinun. Sinun apa? Gigi.
Apa maksud ahdasul asnan? Gigi muda, gigi susu, bukan gigi kekal. Antara istilah yang dipakai dalam bahasa Arab dipanggil na'umatul azfar. Ini bahasa Arab sikit. Na'umatul azfar, zufrun ni kuku. Na'umatul azfar maksudnya lembut kuku. Na'umah, kuku lembut. Apa maksudnya? Mentah lagi. Gigi susu. Kaum ni gigi susu. Apa nak kaum gigi susu? Tak tumbuh gigi lah. Tak, mentah sangat buat ilmu. Baru boleh baca Quran, tengok terjemah, baru boleh baca hadis. Belagak pandai lah. Saya nak syarah, mentah tu. Mentah tu. Satu kita baca kitab, saya ngaji pasal Tok Guru ajar prinsip macam tu. Kita faham dengan kawaid bahasa Arab tu. Tak syarah panjang, dapat tengok hadis tu padahal. Mentah sangat, memang mentah sangat. Kaum ni kata kaum muda sangat mentah. Yang gigi pun duduk gigi susu lagi, kuku pun duduk lembut lagi. Kalau bahasa orang tua kita lagi sikit bunyi buruk sikit apa, tak masuk jawi lagi. Bahasa mudah itu. Nak menunjukkan kata mentah sangat. Tak balik lagi. Tu mentah tu. Saya pergi India kena perling dengan Tok Guru. Tok Guru sana lah. Syekh sana, khalifah sana. Dia kata apa? Kita ni bila tak kenal Allah Ta'ala ni, tapi pergi sana kena bancuh tauhid. Tapi bahasa dia sama bab ni. Dia kata apa? Tak balik lagi. Bahasa dia tu tak balik lagi. Dia kata contohnya ni, orang kalau balik ni dia pakai, dia matang. Dia tahu tindakan apa dia nak buat. Tapi kalau tak balik ni, dia tak erti. Dia tak tahu apa sepatutnya nak buat. Secara tu banyak, cuma saya nak ambil kata perkataan tak balik, tak matang, tak macet, tu bahasa orang putih kan. Ahdasul asnan, na'umatul asfar, gigi pun gigi susu lagi, kuku pun tak kerah lagi. Pula tu sufahaul ahkam. Dia kata kaum muda usia jahat akal. Dia kata sufahaul ahkam, jahat akal. Kalau asal bahasa Arab itu sufahaul ahkam ni bodoh dalam bab hukum hakam. Bodoh dalam bab hukum hakam. Bab hukum hakam ni bodoh. Tak kucing najis kata tak najis. Saja saya ambil bahasa mudah, bahasa mudah. Mustahil Allah ada atas arah. Dia tak ada atas arah tu bodoh lah. Sifat 20 yang memang hukum tu semua bab ketuhanan yang muhkam. Dia kata falsafah Yunani. Tu bodoh lah, tak ada arah lah. Habis bodoh lah. Dah kita tak erti, ikutlah, taklidlah mazhab. Tak nak ambil Quran, hadis sendiri. Bodoh lah. Tu kata sufahaul ahkam, bodoh sangat dalam bab berhukum ni. Babi tu kita kenal mughaladzah lama dah. Dia boleh kata kalau proses dalam amal jadi gelatin, tak babi dah, gelatin. Bodoh lah. Saya tak boleh. Kena tu dia feeling bodoh tu. Yang dia mau duk marah, dia orang ada tengok video saya juga rupanya puak tu. Ada saya sebut nama masa tu, saya dah sebut nama lagi. Saya sebut nama dia. Saya kata ni orang ni punyalah bodoh. Terbakar meletup terus dia pun gebuk. Tu dia viral. Ni lah bahasa saya. Kalau ikut lebih pada tu bahasa patut yang kena apa. Kalau disebut hukum Islam tu, pemerintah Islam, dia orang ni tangkap suruh taubat, tak nak pancung kepala. Bukan bodoh namanya. Bukan bodoh. Tangkap suruh taubat, tak nak pancung kepala. Tu. Cakap bodoh tu tak ada apa lagi lah. Tapi tu bakar tak kira. Yang dia cakap benda-benda
innahum yaquluna munkaran minal qaul, perkataan yang mungkar bukan gila boleh jadi kufur, murtad, keluar dari agama. Dia pun tak rasa apa-apa pun. Yang kita kata bodoh tu dia rasa terbakar sangat. Na'udzubillah. Itu kata jahat akal. Baca Quran, baca mereka itu akan Quran tidak dilampaui selangka mereka itu. Yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum, tulang selangka. Kalau asal tulang rongkong ni, tulang selangka sini kan, tulang selangka ni. Maksudnya baca duk di mulut dia, tu kata tanam tebu di bibir mulut, hati lain bicara. Dia hanya keluar di mulut, cakap. Kalau ada apa-apa agenda, dia lah jadi pelakon utama. Bofi pasal tu, agenda tu. Ada apa-apa kes ke apa, dia lah dipanggil untuk bercakap. Bab vaksin panggil dia. Pencetus umat pun panggil dia lah. Jadi juri. Tak faham surah. Ada isu apa ke artis ke apa, panggil dia masuk TV. Panggil lagi. Betul. Kalau ada isu-isu apa, keselamatan ke, isu pilihan, panggil dia lagi untuk bercakap. Masuk dalam TV 1, TV 9, TV Hijrah. Cakap bukan main. Islam ni. Islam ni. Islam mengajak kita. Sedap. Bercakap ni kata dia, dan bersyarah mereka itu dengan seelok-elok percakapan makhluk. Cakap ni lemah lembut lah. Kita naklah jadi orang bertakwa. Lembut lah. Yaquluna min qawli khairil bariyah tu. Cakap dia dengan percakapan seelok-elok makhluk. Khairil bariyah ni macam percakapan Nabi. Lemah lembut, berakhlak, bersopan santun. Saya tak ada, saya tak macam tu. Tu tak tengoklah saya ngajar ke dah. Saya hanya pasal bukan bersopan santun tu. Bubuh betul. Tambah saya kan selalu kata minta maaf lah, orang hulu ni bahasa kasar ni. Saya tak ada berlakon gitu Mana saya barang tu saya bubuh tu. Demak tak ada cakap lemah lembut, teratur, apa lagi nak sebut berlapik-lapik. Kita tak boleh sebut nama orang ni aib, mengaibkan orang lain. Kita bukan macam mereka yang suka kata mengata di sini. Kutuk mengutuk. Sedap rasanya. Saya memang hulu kepong ni. Puak ni cakap ni percakapan seelok-elok makhluk. Cakap macam mana cakap Nabi. Berakhlak. Khuluqin azim. Akhlak pun cakap mulia. Pakai pun kemas dengan sokok, dengan kot tai. Pergi jumpa Tesco Jantung Raya. Macam mana Jantung Raya? Pakai t-shirt. Pakai apa? Long sleeve lah. Track suit. Kepiah tak ada. Itu pakai topi sudu. Okay? Pergi lepak tepi-tepi jalan. Itu buat muka joker. Itu bulat aerobik. Itu sedaman apa? Sedaman aerobik tu. Larian zombie. La ilaha. Bercakap ni lembah lembut. Lembut pada gigi ke. Lembut pada gigi. Tu bahasa-bahasa orang tua tu. Keluarlah mereka itu daripada agama Islam seperti mana tembus anak panah daripada tempat yang kena panah. Mereka ni keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Yamrukun. Maraka ni. Dia terjemah. Keluarlah mereka itu daripada agama. Terkoyak mereka ni daripada agama. Maksudnya cari terus kan, koyak, binasa terus agama mereka ni. Seperti mana tembusnya anak panah daripada tempat yang kena panah. Panah ni kan ada target dia. Kama yamruqu sahmu min ramiyah. Ramiyah ni target ni apa orang panggil? Tempat target tu lah kan. Tempat bidik apa bahasa lama tu tak?
Senampang tempat tembak tu panggil apa? Sasaran. Kena tempat sasaran, tembus. Keluar daripada agama sampai macam tu. Tu nak menunjukkan apa? Memang cakap dia tajam, lebah lembut, tapi keluar daripada agama. Contoh saya bagi contoh kan. Cakap lemah lembut ni. Kita naklah yakin dengan Al-Quran dan hadis. Rujukan kita orang Islam adalah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala dia sendiri yang kata dia ni duk atas arah. Jadi kita tak boleh bertikai. Kita kena beriman. Dah lembut. Berakhlak. Yang kita ni gila apa? Kata Allah Ta'ala. Nak murtad boleh. Tu saya tu. Oh yang ni Allah Ta'ala dia yang kata dia duk atas arah. Bukan perkataan kita. Kita ambil pada Quran. Menukilkan perkataan ulama-ulama. Habis jahanam agama. Tengok lemah lembu, berakhlak, warun. Astagfirullah. Na'udzubillah min zalik. Naqalahu Syekhuna daripada riwayat Tirmizi. Disebut Syekhuna ni tok guru dia. Jadi apabila tidak muafakat dan tak berbetulan dengan perkara yang ia dakwa itu, cakap bukan main. Duk kata ahli mujtahid lebih mau pakar Quran hadis, tak mau ikut ulama. Cakap dia tak betul langsung dengan apa yang didakwa, maka tidaklah dikatakan ia benar apabila tak benar. Kaedah dia bila tak mutabaqah lil waqi', tak tepat dengan realiti, mendakwa dia mujtahid. Yang tu yang mendakwa mujtahid. Zaman ni dia nampak berlapik sikit. Dakwa mujtahid nampak bodoh sangat. Tu pun ada kan. Dulu jadi pensyarah dekat Usah tu. Dalam Facebook dia, dalam mengajar pun dia sebut. Kata saya ni mujtahid. Ya. Dia menulis buku. Apa? Jalan anak kunci syurga ke apa. Cerita bab tauhid. Tapi dalam tu punah tauhid. Cerita Wahabi ya. Allah ada arah, Allah ada muka, Allah ada tangan. Sampai dia berhenti kan jadi pensyarah. Ikut ni Usah tu. Tak payah sebut nama lah. Kalau ikut saya tak sebut lah. Gambar nanti tak sebut nama. Saya tak sebut nama. Yang tu mengaku terang-terang mujtahid tu. Astagfirullah. Padahal punyalah bengap. Bahasa mudah gitu Mengaku mujtahid. Dia mengaku mujtahid sedangkan dakwaan dia tak benar. Yang ni nama dia dusta. Nama dia bohong. Bahasa lain lagi bodoh. Kalau orang tanya ni apa? Ni nasi lemak. Nak kata apa? Tak tepat tak? Tak tepat kan? Dia tak tepat dengan mutabaqah dengan waqi', betul kan? Ni bukan nasi lemak. Dia yakin nasi lemak sungguh macam. Panggil apa? Bodoh, bengap, bengong, bangang lagi. Dusta lah. Bahasa dusta tu apa? Tak betul. Siang dikatakan malam, malam dikatakan siang. Salah lah. Salah tu satu. Jadi berbohong lagi. Berbohong ni apa? Bercakap sesuatu tak tepat dengan realiti. Bohong lah. Bahkan jahil lah tu. Bila kazib mesti ada Allah Rasul. Bila kazib mesti jahil. Jahil itu menyebabkan kazib tu. Bayang no, akidah punya sahih ambil pada ayat-ayat muhkam buat rumusan. Ulama dah buat rumusan sifat 20. Dia kata falsafah Yunani. Apa? Tak bodoh kata. Tu bodoh lembut tu. Tak bengap lah, lembut lagi tu. Tak kufur ke? Tu hak realiti tu. Nak menafi ayat-ayat muhkam. Baik. Jadi kalau demo ni tak benar, dusta, bengap, maka sabitlah lawannya, iaitu dusta. Dan bila dusta ni
Dan mereka yang dusta itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya di dalam Al-Quran. Anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Bahwasanya kata dia, laknat Allah Taala akan menimpa diri seseorang ni jika dia daripada orang-orang yang berdusta. Jadi masalah dusta ni kena faham, bohong tak bohong tu yang kena perhati elok-elok, faham elok-elok, ambil reti elok-elok, bagi matang fikiran macam mana yang sepatutnya kematangan yang dicapai. Kalau saya bercakap ni pun benda yang tak matang, kena dusta tu kat saya lah, nak sebut tentu dah kan. Nabi nak kata, kena tengok elok-elok kita nak bercakap apa-apa tu. Khasnya dalam bab benda nama akidah, nama betul tak betul. Apa lagi saya nak sebut ni? Pasal nak sebut, pasal takut kena laknat tu. Dusta ni, oh masya-Allah. Satu, Nabi Rasul memang mustahil sifat dusta tu sebab dia orang sidik amanah, tabligh batanah tu. Kat kita pun wajib sidik amanah, tabligh batanah, tapi wajib syar'i. Kalau salah tu berdosa. Jadi dusta ni paling besar, dusta ke Allah, dusta ke Rasul, dusta perkara yang hukum-hukum syarak. Itu dusta paling besar sekali lah. Satu asal nak sebut tang dia kata dia nak sebut tang dusta ni masalah. Sedangkan mereka ni bercakap lemah lembut macam cakap para nabi, lemah lembut, berakhlak, bersopan santun, tak biasa sebut nama orang, tak biasa laknat orang, tak biasa kata bodoh, tak biasa kata bangai. Bahasa pun teratur je. Sampai pengikut dia puji. Dia kata apa? Syekh ni, Maulana ni, Ustaz ni, doktor ni tak pernah maki-maki orang. Bukan macam Ustaz ni, bukan macam saya ni. Oh, nak cerita apa? Pengikut dia orang mengiktiraf Tok guru dia ni apa? Lemah lembut, percakapan macam percakapan Nabi. Inilah contoh misali yang perlu diikuti. Macam apa? Lemah lembut bercakap. Bawa kitab tamu buka, urai. Lemah lembut bercakap, tak biasa kata ke orang. Tak biasa kata ke orang, tapi cakap bodoh. Cakap benda salah. Cakap benda menyalahi hukum hakam. Menyalahi hukum akidah tak tu. Nampak macam bagus tapi dapat laknatullah. Tambah followers ramai, jadi gurur pula situ. Dan mereka yang bersifat dengan dusta itu tidak disuruh ikut akan dia, akan fahamannya. Orang dusta ni tak boleh ikut fahamannya. Kenapa? Kerana ia tidak ikut nas ijma' ulama dan ia terkeluar daripada ijma' ulama. Tambah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ulama tahu mana? Ijma' ulama yang suruh taklid mazhab. Ijma' ulama yang kata kita kalau tak boleh jadi mujtahid wajib jadi muqallid. Dengar ayat tu. Bagi faham elok, bagi matang ni. Kalau tak boleh jadi mujtahid kena jadi muqallid. Satu Imam Nawawi antara kita Imam Nawawi, Imam Bukhari, dia kumpul hadis. Di atas tak bolehnya dia jadi mujtahid, dia tak buat mazhab Bukhari. Dia hanya riwayat hadis sahih Bukhari. Dia tak ada jadi mujtahid Imam Bukhari. Mana ada? Imam Bukhari bukan mujtahid. Dia masih muqallid. Puak-puak yang ambil hadis daripada Bukhari tak nak ikut imam-imam mazhab, sedangkan Bukhari pun tak buat mazhab dia sendiri. Ini kita ambil yang apa kita bicara dulu. Memang Tok Guru tu gunakan format tu untuk dia nak bicara. Kalau Imam Bukhari pun tak buat mazhab sendiri, ini puak-puak ni ambil hadis Bukhari tapi tak contohi Imam Bukhari yang dia pun taklid pada imam-imam mazhab. Jadi ini yang kata keluar daripada ijma' ulama ni. Puak-puak ni pula bila kita dah cakap tu menggeledik dia macam mana, cacing kepanasan, tu dia mengaku lah pula mazhab Ahmad Hanbali. Dulu tak mengaku mazhab dia. Kami, dasar kami. Dia bukan dasar dia seorang. Dasar kami ni
Wahabi and the gang lah, kaum muda and the gang. Dia buat nama negeri dia ke apa, semua dia buat macam. Pada kami, berpegang kami pada Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang lebih terbuka. Cara terbuka tapi nampak sempit. Siapa doa kunut, buang. Baca bismillah yang kami bagi arahan, jangan baca bismillah dalam Fatihah, pecat. Terbuka pula, tak apa lah terbuka kalau ikut. Mu nak wirid, kami tak mahu wirid. Tu terbuka. Tapi tengok lagi sempit. Tu bagi matang sikit, bagi reti sikit tu. Bagi reti sikit tu. Kita yang dikatakan sempit pasal ikut mazhab Syafi'i, orang tak nak wirid. Tak ada, kita marah, tak nak wirid tak ada masalah. Tapi menyalahkan kami wirid, menyalahkan benda-benda yang memang dah sabit, benda tu ada ulama kata boleh, yang tu dia bid'ah ni dah. Mana keluasan fikiran dia tu. Dia kata dia orang ni keluar daripada ijma' ulama. Maka ia bukan ulama. Bila keluar pada ijma' ulama, bukan ulama lah tu. Tu bahasa kita dah sebut, siap tunjuk isyarat lagi. Apa dia? Ular dan sebab. Dia jumpa ruangnya. Dia batuk. Dia batuk. Dia batuk. Mana yang dia dan belit, dia belit. Dia tak belit semua. Mana dia boleh berkawan, dia berkawan. Dia bukan ulama dan ia tidak termasuk di dalam kata sebenar-benar orang yang takwa. Memang tak gaya orang takwa pun, kasarlah sikit sebut tu kan. Bukan orang yang takwa kepada Allah Ta'ala dan dengan dialah boleh bawa jadi merosakkan akan agama. Dengan sebab ikut dia boleh merosakkan agama. Firman Allah Ta'ala di dalam Quran. Faman awlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudillan nasa bighairi 'ilm. Maka tiada seorang pun yang terlebih zalim. Tak ada siapa yang lebih zalim. Istilah zalim ni meletak suatu tak kena tempat. Tak ada siapa hak lebih zalim daripada siapa dia hak zalim sekali ni. Mereka yang berdusta atas Allah Ta'ala. Ayat baca Quran. Baca Quran. Terjemah. Dengan terjemah secara literal. Pegang zahir ayat tu. Dia tak Allah yang kata Allah Ta'ala. Itu dusta atas Allah Ta'ala. Ayat Quran tu bukan di dalam atas dengan makna tempat. Bukan istawa al-arsh, istawa tu berada. Mana faham di dalam berada kat situ? Mana ada? Tak ada ulama bahas gitu kan. Ulama orang kita sebut ulama ni ulama yang betul ulama, mestilah ulama yang muktabar, ulama yang ahli sunnah wal jamaah ni. Kalau pada demo panggil tu ulama yang nisbi, yang wahabi. Tu memang duk kata macam tu lah. Sebut tangan tu real tangan. Tangan lah. Tu sah takwil lah, tangan lah. Tu semalam saya ada sebut apa? Ada seorang Pak Arab tu, Allah Ta'ala ni, dia ada tangan lah. Ni popok Jahmiyah ni, tu takwil. Ada satu tempat lain ni, dia sebut apa? Wasna'il fulka bi'ayunina. Dia baca Quran, berlaku tu kata, baca Quran ni duk tekuk lah. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Kamu buatlah kapal ni dengan pemerhatian kami, pandangan kami. Tak terjemah pula, mata. Ayunina tu mata. Tentu takwil pula. Buatlah kapal, wahai Nabi Nuh, buatlah kapal dengan pandangan kami. Dia tak kata dengan mata-mata kami, sedangkan ayun tu jamak daripada ainun. Dia kata tak boleh takwil, tapi dia takwil. Itu ada seorang Pak Arab Syria saya sebut malam tu. Tuan-tuan kau tak bisa tengok video tu. Saya pasal orang duk tanya, ni ustaz macam mana? Ni ustaz macam mana? Saya kata dia ni biol. Tu dia merosak ke agama Allah Ta'ala.
Dia buat dusta atas Allah Ta'ala. Dengan yang demikian itu supaya menyesatkan manusia dengan tiada ilmu. Memang tak ada ilmu. Orang duk bertikai dia, orang duk lawan dia. Itu saya sebut yang Pak Arab tu. Ni hak Pak Melayu ni. Yang bubuh nama gelaran masing-masing. Maulana lah apalah. Sama agak. Orang duk tibai dia kata salah. Dia menuhin dia. Dengan akhlak mulia. Oh. Kata dia, mereka ni tak betul. Mereka tu salah faham. Kata dia. Sebenarnya faham macam ni. Kalau dia baca lagi baca. Dia yang salah faham. Dia baca betul. Dia hurai tak betul. Maka sebab itulah telah berkata nas ijma' ulama'. Mereka ni digelar sebagai al-mukhti'. Al-mukhti'. Semua ija'ar rumi gitu lah. Mukhti'un adalah hadis tu sebut. Mukhti'un dalun mudillun. Maksudnya memang orang yang memang salah betul, salah. Akhta'a yukhti'u ni kalau bahasa Arab. Bahasa af'ala ni dia fi'il muta'addi. Mukhti ni maksudnya memang dengan sengajanya buat salah. Dengan sengajanya buat salah. Ada orang hack elektrik apa? Tu mukhtiun dengan sengajanya buat salah. Ada lagi ke? Sangat sesat dan menyesatkan orang sehingga membawa jadi asi. Jadi sebati dah. Datang pula tu dengan isim fa'il mukhti, dalun, mudillun. Masya-Allah. Kata faham bahasa Arab ni, masya-Allah. Memang kena hati-hati sangat. Terutama pahaman-pahaman yang disebut ni, pasal pahaman macam ni memang bermasalah. Adapun ulama-ulama yang muktabar, maka ia sangat-sangat takut kepada Allah dan ia tak berani berkata dusta akan perkara agama, bukan seperti mereka-mereka yang berpahaman kaum muda itu. Kalau ia tidak boleh mujtahid, para ulama-ulama yang muktabar ni, kalau dia tak boleh mujtahid, dia mengaku dia tak boleh. Ulama mujtahid memang itu. Kalau dia tak boleh jadi mujtahid, dia kata, itu yang kata Imam Bukhari rahmatullah alaih, dia kata dia tak boleh jadi mujtahid tu, dia buat apa? Dia hanya riwayat hadis lah. Pokok hak pun tak jadi. Tak biasa jumpa kitab fiqh yang dikarang oleh Imam Bukhari. Tak ada. Tak ada kitab fiqh dikarang oleh Imam Bukhari. Tak ada. Mana ada? Ada aku jumpa risalah kecil yang tulis bab solat apa? Sifatus salatin Nabi. Ala ma qalahu Imam Al-Bukhari. Mana ada? Kalau ikut dia lagi layak untuk tulis. Mana ada? Pokok yang tak kerti apa ni dia tulis, oh sifat solat Nabi. Pekah tak apa pakai. Sepak tepi. Patutnya nisbah layak untuk buat fake ni. Nak rujuk. Tu, aku riwayat lah. Bagi faham lagi. Bagi faham cerita lagi. Kita selalunya kita tak faham apa situasi dia berlaku. Imam Bukhari pun dengan Imam Asy-Syafi'i bukan jauh. Bahkan kalau tengok keadaan tu, mereka tak dapat tidak mesti ada saling kenal mengenali. Cuma tak duduk satu tempat ke apa kan. Duduk ni sebab zaman pun tak selang jauh. Tapi tengoklah kelahiran-kelahiran yang ada tu. Tapi dia tak buat mazhab. Tak buat mazhab apa? Hukum fiqh pun dia tak cerita. Kalau ikut macam mana? Kalau ikut buatlah tu hukum fiqh khas. Dah kata mujtahid. Tak ni. Tu antara yang dia sebut contoh itu Imam As-Sayuti sekalipun dia kata mujtahid mutlak ni pintu tak tertutup, dia pun tak jadi mujtahid mutlak. Dia kata tak tertutup, tapi dia tak jadi mujtahid mutlak. Menunjukkan dia kata walaupun tak tertutup lagi, kalau cukup syarat, dan bila tak cukup syarat, walaupun dia kata tak tutup, dia tak dakwa dia mujtahid. Dia pun masih Asy-Syafi'i.
Faham? Tu pergi reti cerita sikit. Reti cerita sikit. Jadi kalau dia tak boleh, dia mengaku tak boleh dan ia taklid ikut mazhab. Yang puak lah ni, kalau dia tak mengaku mujtahid pun, macam ada pensyarah yang duk mengaku dia mujtahid tu, betul dia akan cari satu helah yang dia tak akan taklid. Kami bukan taklid, kami ni muttabi'. Ada satu bahasa baru pula. Kami ni muttabi'. Kami bukan taklid. Memang saya bukan mujtahid. Bila kita bubuh dia mengaku pula dia mujtahid. Kami bukan ikut mazhab, kami bukan taksub mazhab. Dia bubuh pula. Orang yang ikut mazhab ni pentaksub mazhab. Penampak lagi bapak ni, tu yang lari pergi lutut lah. Tu kurang ajar. Kita yang ikut mazhab ni, dia gelarkan kita pentaksub mazhab. Kita bubuh kat dia kalau kau dicipah bahasa lah. Macam mana? Kalau kita duk ikut mazhab, pentaksub mazhab, dia pentaksub Wahabi. Kasar sikit kot Wahabi lah. Dia pentaksub tak ada mazhab. Boleh faham? Satu saya duk gelari pun dengan KKM, dia duk suruh vaksin, kita tak vaksin, dia marah. Dia kata kita anti vaksin. Apa anti tak vaksin? Kita cuma tak mau vaksin. Dia kata kita anti vaksin. Tak mesti yang tak mau tu anti. Bodoh semua. Tak makan nasi, makan roti. Anti nasi. Itu kata bingung. Sama Wahabi, bingung apa tu. Tu kalau saya kelahi hati dulu, kelahi bahasa pun cukup dah. Kita tak mau vaksin, kita anti vaksin. Lah, bukan anti, kami tak mau. Tu saya kata kalau gitu tuan-tuan tak main pondok, tuan-tuan anti pondok lah. Saya nak hantar anak saya MRM. Anti pondok. Ni, puak ni anti pondok. Puluh tak bodoh, tak dipaham bahasa. Kita ikut mazhab, dia kata kita ni taksub mazhab. Bodoh tu. Betul, orang yang duk suruh vaksin ni, kenapa tak kata pentaksub vaksin? Penyembah vaksin. Bertuhan dengan vaksin. Tu kalau vaksin, masuk isu vaksin pula dah. Tu Wahabi je. Pentaksub tak mazhab. Mengiktikadkan tak mazhab tu betul. Sedangkan menyalahi ijma'. Mukallid bodoh, jadi mukallid lah. Reka satu istilah baru. Muttabi'. Ni kita cakap bagi nak. Dia orang tak bercakap lah macam saya bercakap ni. Kasar. Pasal dia orang kan bercakap macam mana? Bercakap macam para nabi. Dia yaquluna qawla khairil bariyah. Bercakap macam mana? Bercakap para nabi, para awliya. Lembah lembut. Jadi mereka ni kalau ulama yang muktabar yang sungguh-sungguh ni kalau tak boleh jadi mujtahid, tak mengaku mujtahid dia, Imam Asy-Syafi'i pun tak mengaku dia mujtahid. Tapi orang kenal dia mujtahid tu yang dia tak pernah suruh orang ikut dia, tapi orang ikut dia pasal orang tahu siapa dia. Yang ni pun jadi hujah kat Wahabi. Imam Syafi'i pun tak suruh ikut dia. Kemah. Mana orang cakap macam tu? Imam Syafi'i pun bukan bagi orang ikut dia. Dia kata kalau ada hadis sahih, itulah mazhab aku. Kita duk cerita hadis sahih ni. Kita bukan ikut mazhab kami. Kita ikut Nabi. Na'udzubillah. Jagalah baik-baik. Dan kata dia kalau dia tak reti, dia kata dia tak reti. Dan ia akan taklid ikut mazhab. Dia akan ikut mazhab. Pasal apa dia orang macam ni? Kerana sebahagian daripada mereka ni, ulama-ulama muktabar ni, mereka itu ada sebagainya ialah wali-waliullah yang berpangkat tinggi-tinggi. Apa maksud dia? Mereka ni waliullah, kenal sungguh Allah Ta'ala, takwa sungguh Allah Ta'ala. Mereka ni betul-betul ada khasyiatillah. Bila khasyiatillah, macam mana? Tak reti, dia kata tak reti.
Pasal apa? Hati dia ni sentiasa ada ingat Allah Ta'ala. Di atas takwa dia dengan Allah Ta'ala ni, dia tahu tahap mana untuk dia boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Orang yang tak reti ni, dia cakap dengan Allah Ta'ala ikut dan dengan Allah Ta'ala pun kita tengok akidah dia tak betul. Hukum akal betul sasin. Bahasa mudah gitu kan. Orang yang tak betul akidah dia dengan Allah Ta'ala, orang yang tak betul akidah dia dengan Rasul. Rasul dia boleh pelekeh ya. Nabi ni manusia biasa. Nabi pun ada syahwat dengan perempuan. Oi, Nabi pun buat salah. Nabi Adam pun berdosa. Nabi pun manusia biasa. Kita tengok nada dia bercakap pun dah cukup dah untuk menunjukkan kita bahawasanya bagaimana takwa yang ada pada dalam hati sanubari dia. Satu dia bercakap ikut dan. Ulama-ulama kita ni awliya Allah. Dia tak akan bercakap apa yang memang dia tahu. Dengan sematang-matangnya dia hanya akan bercakap apa yang dia bercakap. Ayuhai saudaraku, kata dia yang dikasihi, hendaklah kita berbekal dengan sebanyak-banyak bekal. Maka sebanyak-banyak bekal itu adalah takut pada Allah Ta'ala. Dengan sebenar-benar takutnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Terjemahnya apa? Hendaklah kamu membawa bekal, berbekallah kamu. Dan dengan secukup-cukupnya. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Dia terjemah sini, memelihara diri. Apa kaitan takwa dengan pelihara diri ni? Pasal orang takwa dia akan jaga diri dia. Orang yang takut ke Allah Ta'ala, dia akan jaga percakapan dia. Percakapan dia tak mana? Percakapan dia supaya jangan ada percakapan dia yang jatuh dalam bab agama. Maksud jatuh tu yang silap, yang salah dalam bab agama. Satu, dia tak takwa dia akan bangkang siapa yang langgar, yang tak ikut SOP, macam mana yang sepatutnya kena ikut agama. Memang para ulama, para awliya ni, mereka punya kepekaan ni tak ni. Cuma para awliya ni, pendekatan dia macam mana? Doa. Mereka punya hubungan dengan Allah Ta'ala besar. Tu pun, kalau dia marah pun, dia marah dengan Allah. Ya Allah, kau hapuskanlah mereka ni atas muka bumi ni. Tu pun dia akan doa ni tahap mana? Pada tahap yang sepatutnya, yang di situ dia akan berdoa macam tu. Kalau tidak, dia akan doa. Pasal dia kenal. Dia ada istilah arif sesuatu benda yang kita tak arif. Dia tak akan bertindak melainkan apa yang dia memang arif sangat apa sepatutnya bertindak. Pasal apa? Mereka ni ialah waliullah. Mereka ni orang yang istilahnya kalau mereka dengan sedarnya apa yang dia nak bergerak pun, dia tak akan ada sama sekali untuk tak rujuk pada Allah Ta'ala. Tu kata mereka ni waliullah. Apa nak buat dengan sedarnya, Allah bagi kekuatan pada aku, Allah bagi kedekat pada aku, Allah bagi hidayat aku, Allah bagi penglihatan aku, Allah yang beri pendengaran pada aku, Allah yang bagi faham pada aku, Allah yang bagi aku kenal pada dia, Allah yang jadikan aku takwa pada dia. Hadza min fadli rabbi la ilaha illallah. Kalau dia marah ni macam mana? Kalau Nabi Rasul marah macam tu, dia orang marah. Marah apa? Marah ni kerana Allah. Marah ni macam apa? Untuk an-nasihah, untuk nasihat. Marah ni sebut ni marah, kata bengap ni macam apa? Untuk tujuan nasihat. Nasihat antaranya cara lembut, nasihat ada cara keras. Nasihat cara keras macam mana? Tu pancung kepala lembut ke keras? Pancung kepala. Oh lembut pasal pancung nasihat itu ya. Antara nasihat ni cakap. Antara nasihat ni ugut. Antara nasihat ni pancung kepala. Antara nasihat ni potong tangan. Boleh faham saya? Antara nasihat ni bagi perkataan tu antal kadzab. Tu masalah kadzab tu. Nasihatlah tu supaya kau dusta keluar daripada dusta. Jadi apa? Jadi orang yang sadiqin, siddiqin, musaddiqin. Quran
Quran sebut innal musaddiqina wal musaddiqat. Quran punya bahasa. Bukan sadiq. Bukan saja sadiq, tapi musaddiq, musaddiq. Masya-Allah. Bahasa Quran. Jadi kalau sebaik bekal ni jaga diri. Jaga diri. Jangan duk merepek. Jangan duk buat hukum hakam, buat akidah baik, baik fiqh baik, tasawuf baik. Melainkan tengoklah elok-elok, renunglah elok-elok, matangkan diri, kenalkan hukum hakam yang ilahi. Kalau tak reti, buat cara tak reti, taklidlah mazhab-mazhab yang ada, yang telah diijma' oleh semua ulama' tu. Baik, pasal apa kena takwa ni? Kerana mereka yang terlebih mulia di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang takut padanya. Mereka yang memang ada gerun dengan Allah Ta'ala. Mereka memang jaga syariat Allah Ta'ala, jaga akidah dengan Allah Ta'ala, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Mereka ni kalau memang tak reti akan kata tak reti. Apa dia reti, dia akan kata reti. Dia memang jaga disiplin. Pasal memang dah diasuh sempurna ni. Guru-guru mereka dah memang ada hubungan besar dengan Allah Ta'ala. Dia memang, mereka ulama-ulama yang memang awliya ni, mereka ni melon ilmu, mengaji, amal. Bahkan amal paling besar mereka sekali apa? Zikrullah. Tu yang fasalu ahla zikir. Dan mereka ni lah orang takwa. Mereka ni lah yang jaga sangat agama. Sesungguhnya kata dia, semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang takwa di antara kamu. Bukan pandai bercakap dengan kamu. Bukan pandai bersyarah. Takwa ni kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Takwa sini. Maksudnya besar, centralized takwa sini. Betul? Yang duk buat taat apa semua ni, berjaga-jaga semua ni, taklid mazhab yang kita rujuk pada orang sepatutnya kita rujuk. Tak dakwa kita ni mujtahid, tak dakwa kita ni konon nak mengelat, tak nama muqallid pun nama mutabik. Jadi takwa tu di sini ni, penzahiran zahir tu nak menunjukkan takwa atau takwa ni. Jadi besar tu apa? Betulkan intikad, betulkan fahaman, betulkan pendirian, betulkan perkara yang memang sepatutnya dibetulkan. Pasal takwa tu nak betul hati tu. Kalau tu yang hati betul, cara hidup betul. Dia akan cari kawan-kawan dia yang betul. Ni tengok kawan-kawan dia semua tak betul. Dia memang geng ni geng, satu kelompok. Cara bercakap pun serupa. Maka tidaklah dikatakan takut kepada Allah Ta'ala itu, melainkan dengan mengikut akan barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasul, dan menjauhi barang yang dilarangnya. Firman Allah Ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Terjemah sekali lalu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka berterimalah serta amalkanlah. Lagi, dan apa jua yang dilarangnya Rasulullah ni kepada kamu, maka patuhilah larangannya. Jadi antara suruhan Rasulullah apa? Rasulullah suruh ikut ulama. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum la tajtabi'u ummati 'ala ad-dalalah. Rasulullah sebut tu, nak isyaratkan ikutlah ulama, ikutlah ijma' ulama. Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ambillah elok, pastikan. Bukan hanya slogan ikutlah Rasulullah, ikutlah Rasulullah. Antara suruh ikut Rasulullah tu suruh ikut ulama. Dia tak mau ikut ulama, di atas slogan dia tak ikut Rasulullah. Tak bengap tu. Oh, naudzubillah. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya ikut akan Rasulnya. Dan Rasul pula suruh kita ikut ijma' ulama dengan lapar hadis yang terang.
Dan ijma' ulama' pula suruh kita taklid ikut salah satu daripada mazhab yang 4 akan segala hukum hakamnya, tidak kepada yang lainnya dengan nas yang terang, kerana ulama' mujtahid yang 4 itulah sahaja daripada banyak-banyak ulama' mujtahid yang ada mendobitnya, yang ditadwirnya, dikarang kitabnya, yang ramai ahlinya, yang sampai kepada kita sampai lani untuk sah diamalkannya. Jadi antara ikut Allah, ikut Rasul. Antara ikut Rasul, ikut ijma'. Ikut ijma' tu, ijma' ulama' suruh kita kalau tak boleh jadi mujtahid, kena jadi muqallid. Jadi bermazhab lah. Itu maksud. Berdisiplin lah. Bagi reti lah. Cuma jaga-jagalah ada puak-puak yang bila kita sebut macam ni, tengok, punya gila mazhab. Terlalu taksub. Dia orang tu sebenarnya kena perhati sikit ni. Mereka pun terlalu taksub untuk tidak bermazhab. Di atas pikiran syaitan, bahasa itu ni, kononnya ikut Al-Quran dan hadis. Itu kata retorik tu. Na'udzubillah. Sesungguhnya yang takut pada Allah Ta'ala itu ialah daripada hamba-hambanya yang ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Bila sebut ayat Quran ni, tuan-tuan, nak faham ayat Quran ni, macam-macam version kita dengar tu yang kita kalau tak biasa mengaji daripada tok guru yang betul-betul, ayat Quran ni kita pun sebut macam ni, dia orang pun sebut macam ni. Kita suruh ikut Quran hadis, dia orang pun sebut Quran hadis. Tapi dia sebut Quran hadis version dia. Kita sebut Quran hadis version yang ulama kita dengar ni tok guru dia sebut, saya tukang baca sikit, tukang hurai kat situ. Kalau Wahabi dia akan baca Quran hadis version dia. Buat apa liberal dia akan Quran hadis ikut cara dia. Buat ahli politik dia akan hurai Al-Quran hadis cara dia. Pakai Quran hadis dia main. Suruh jaga negeri, jaga negara ni daripada ada hadis hubbul watan minal iman. Kasih tanah air ni sebagai orang iman. Jadi janji negaraku ni nak jaga iman. Negaraku ni jaga iman ni, kasih dengan negara. Tempat tumpahnya darahku. Pakai Quran hadis belaka. Asal nak sebut tak mana? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Terjemah sekali lalu, sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, orang yang memang ada khasyatillah, gerun dengan Allah Ta'ala ni, daripada kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Kalau ikut asal sebut ulama tu, ayat ni faham macam mana? Saya ngaji, saya sebut sekali lalu, Tok Guru bagi syarah macam mana maksud innama yakhshallah min ibadihi ulama, mengikut disiplin ilmu dia. Innama ada tu hasrin, dia mesti guna ilmu perkakas alat Arab untuk faham. Goreng orang goreng macam-macam, dia bukan goreng benda ni, ada disiplin nak ambil faham. Innama macam kita dengar innamal a'malu binniyat, innamas sadaqatu lil fuqara, innamal usri yusra, innama amruhu idza arada syai'an. Innama ni dipanggil adatu hasrin. Lepas tu bila adatu hasrin ni, antara uslub dia ada tempat didatangkan sifat, lepas tu didatangkan mausuf. Ada tempat didatangkan mausuf, lepas tu didatangkan sifat. Macam la ilaha illallah tu pun antara uslub, ada sifat, ada mausuf, ada sifat. Ada sebut apa? Wa ma Muhammadun illa rasul. Yang tu disebut mausuf dulu, lepas tu sebut sifat rasul. Wa ma Muhammadun itu zat, illa rasul. Rasul ni sifat. Tidaklah Muhammad ni melainkan sifat dia rasul. Sebut rasul tu maksud dia sifat. Ada sifat ar-risalah pada dia. Dia sahibur risalah. Apa nak sebut? Innama yakhshallaha bin ibadihi ulama. Hanya saja yang bersifat gerun dengan Allah Ta'ala ni ulama. Ulama ni dipanggil mausuf dalam konteks ayat ni. Maksudnya nak panggil ulama ni siapa? Mesti yang ada sifat khasyatillah. Tak dipanggil ulama kalau tak ada khasyatillah. Sekalipun orang awam,
Tapi ada khasyatillah. Bodoh dia mengaku bodoh ulama. Macam mana boleh hukumnya tu? Pasal indikator untuk nama ulama ni khasyatillah. Macam mana nak syarah begitu? Tu saya kata ada disiplin. Bukan maksudnya bila ulama ada PhD banyak, PhD ada 10 PhD. Inilah ulama. Orang putih orang banyak PhD dah. Bukan PhD bodoh-bodoh. PhD bidang-bidang Islamic Studies. Ada PhD tasawuf ada. Tapi tak rupa ahli sufi pun. PhD tasawuf tak rupa ahli sufi. PhD hadis tak rupa ahli hadis. Rupa joker. Siapa dia tu? Bukan ahli hadis ya. Seni hadis. Ada kawan-kawan saya tu dia ni bukan ahli hadis, dikatakan ahli hadis. Walaupun dia buat assignment dia tak pernah buat salah, bukan berarti dia tak akan salah. Tak faham sudah. Nak cerita apa ni? Nak cerita disiplin ayat ni. Nak kata innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang hati dia ada gerun dengan Allah Ta'ala, itulah ulama. Kalau dia bodoh, dia mengaku dia bodoh, dia jahat, dia akan mengaku dia jahat, dia tak kerti, dia akan kata dia kerti. Pasal apa? Pasal khasyatillah tu. Dia ulama. Satu orang arifin, ulama-ulama yang pakar dalam mengenal Allah Ta'ala ni, atas nak kata khasyatillah ni, dia kata apa? Di manakah alimnya orang alim kalau orang alim tu duk mengaku, duk berasa dia alim? Di manakah jahilnya orang yang jahil kalau dia memang kenal dia jahil dan dia mengaku dia jahil? Boleh faham saya cakap apa? Ini perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia kata Allah lama sekali-sekali sebut tak apa ingat. Macam mana boleh dikatakan orang jahil tu jahil sedangkan dia memang kenal dia jahil? Macam tu saya tak ingat matan dia tu. Allah. Kaifa yakunu jahil. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi asal nak sebut tak mana tak kata sifat tu lah. Yang geru pada Allah Ta'ala ni di kalangan hamba dia ulama. Maksudnya untuk tengok ciri nama orang yang ulama ni, dia punya indikator besar dia tahu mana? Khasyatillah. Kalau main redah aja, yang halal kata haram, haram kata halal. Benda yang haram pun, benda syubhah pun langgar je. Bahkan bagi fatwa ke orang pula. Bagi fatwa macam mana? Daging kartel ni ada juga yang halal, kata dia, ada juga yang haram. Jadi terpulang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa yang halal, tuan-tuan boleh makan. Kalau tuan-tuan rasa tak halal, tu saya makan. Khasyatillah kata macam ni. Orang khasyatillah dengan Allah, orang tua dulu. Walaupun tengok orang biasa je, tapi khasyatillah ada. Duit ni, bila orang bagi pesan-pesan barang, dia ambil buah poket. Dan saya nak tunjuk kata khasyatillah. Ulama-ulama kita dia ajar khasyatillah tu besar itu. Di situ kita akan tengok betapa dia ni kenal Allah Ta'ala, betapa dia jaga syariat. Orang bagi RM50 ni masuk dalam poket. Bila dia nak beli barang ni, mana duit dia tadi tak tahu, mana duit aku. Kalau ada telefon dulu ni. Halo, ni duit hang campur habis dengan duit aku. Aku pakai duit mana pun tak apa lah, aku nak beli barang ni. Aku bubuh poket tu tapi terbubuh dengan duit aku sekali. Aku tak kenal lah duit aku hak mana, duit orang hak mana, duit hang hak mana. Kira aku pakai duit aku pun kira duit hang lah nak. Tak apa, tak ada masalah. Punya takut nak pakai salah duit. Dengar? Takut pakai salah duit. Nisbah sah diperlakukan dengan nilai, memang sah diperlakukan nilai. Dia suruh beli barang, memang kita tak kira nak beli barang, memang beli barang untuk dia. Tapi takut duit yang kita pakai tu bukan duit dia, duit kita pula kita rasa sangka duit dia. Duit kita rupanya duit dia. Salah tu dari segi ikut tu. Kalau ikut peraturan tu. Walaupun nilai kita bagi sama tu. Orang yang gerun dengan Allah Ta'ala, tantu pun dia gerun.
Orang tak ada gerun, apa ustaz ni buat susah payah. Apa khusyatillah yang ada dalam hati. Mudahlah terlampau kita pun kalau ikut kena semak tu pasal nak tengok khusyatillah ni. Orang ada khusyatillah ni apa dia? Dia akan menyebabkan dia akan memelihara hukum cermat. Antara sifat dia nanti warak. Warak tu kan cakap pelan tu kan. Warak ni dia akan cakap apa sepatutnya dia kena cakap. Dia akan suka apa sepatutnya Allah Ta'ala dan Rasul suka. Dia akan marah apa yang Allah Ta'ala dan Rasul marah. Warak tu bukan cakap lembut itu, tapi kufur ayat cakap lembut. Tak pernah kata ke orang, tapi habis semua akidah semua sesat. Tu tengok ada orang kafir Kristian kadang akhlak cukup baik, tolong orang, tapi Tuhan tiga macam okey. Ya. Orang kita lah ni dia tertipu, dia jadi bodoh macam tu, dia tak faham. Dia tak tahu nak menilai. Sebenarnya base di atas apa untuk melihat khasatan kita bercakap ni? Taqwa, khusyatillah. Na'udzubillah. Kat saya ni memang perangai huduh saya memang cakap kasar ni. Ni memang saya mengaku saya kasar. Memang saya tahu saya kasar. Saya nak ubah, nak berlakon jadi lembut tu saya tak pandai. Saya bukan kaki berlakon. Saya bukan kaki berlakon. Memang saya nak cerita apa, saya nak berlakon apa. Memang saya macam ni. Saya bukan berlakon. Tambah kalau mengajak, saya sebut berlakon ni, pasal bila mengajak macam ni lah saya. Nak tahu perangai saya betul-betul, memang sembang. Tahu saya. Bila baca kitab macam ni kalau saya baca kitab yang memang cerita, kena cerita yang ni, saya baca, macam mana saya baca ni cerita benda salah. Saya kena mengamuk pasal saya baca benda salah. Benda tak betul. Nak tahu saya macam mana? Main duduk sebelah sembang lah tengok. Duduk tumbuk dengan orang hari-hari ke apa saya ni? Tu lah. Allahu Akbar. Sebab itulah kita disuruh ikut akal ulama. Satu, di atas kaedah dia sebut ni, tu yang kita disuruh ikut ulama. Siapa? Ulama ni atas gerun dengan Allah Ta'ala. Antara gerun dengan Allah apa? Dia pun kenal apa yang sepatutnya baik untuk kita. Macam ni lah. Kita ni saya pun ikut mazhab. Ulama-ulama yang dia kata macam Imam Asy'uti dia sebut lepas. Walaupun dia kata pintu ijtihad ni tak tutup lagi. Sentiasa terbuka bagi siapa yang ahli dia. Dia cakap je tu. Tapi dia apa mazhab Syafi'i? Apa maksudnya? Dia cakap apa yang memang sepatutnya cakap. Tapi dia tak pergi jadi mujtahid. Walaupun dia kata mujtahid tu masih terbuka pintu dia kepada siapa yang cukup syarat. Boleh? Apa maksudnya? Dia kata, siapa cukup syarat jadi mujtahid? Saya tak cukup syarat. Saya boleh ikut mazhab Syafi'i ni. Itulah ulama. Ya ni tengok Allah. Tu. Kita dah cakap ni lah pahaman-pahaman salafiah ni. Ulama apa? Reti apa? Bengap tak kira. Salah pula tu. Dengan prinsip-prinsip ilmu, bab akidahnya, bab fiqahnya, cara fahamnya, fiqh yang dia buat keluar, tengok nakal-nakal, cara dia ambil faham tu tak betul, menyalahi dengan kaedah-kaedah ulama yang bagi disiplin ilmu ni. Tak tengok gaya, cara tu cara dia faham, cara kenal Allah Ta'ala, cara betul-betul yang memang istilahnya ada khusyatillah tu. Bahkan apa yang ada kat dia menyebabkan dia langgar, dia akan bercakap mengikut mana sesuai dengan tegak dia, hawa nafsu dia. Ikut selera dia nak bercakap. Ikut selera dia nak bercakap. Dia tak rujuk pada ulama-ulama kita tak. Kalau rujuk pun hanya ambil tempat-tempat tertentu yang menyokong pendapat dia. Tu kata mereka ni cakap di mulut bukan duduk dalam hati. Na'udzubillah. Quran satu orang Ta'ala suruh kita ikut ulama. Apa dia? Fas'alu ahla zikri. Lagi, ni ciri ulama ni sebut antaranya. Kata dia, bertanyalah kamu pada orang yang berpengetahuan agama. Jadi siapa dia? Ahlu zikri ni. Antaranya ahlu ilmi. Dia sebut dah. Isyarat dia zikri sebut. Ahli zikir. Zikir siapa? Dengan idhafat tu dengan makna makrifah tu. Ahlu zikir. Siapa ahlu zikir ni? Isim makrifah tu. Salah satu isim makrifah ni
isim alam, isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Isim yang ada idafat kepada isim ada lilam. Ahlal zikr, ahlal zikr. Isim makrifat tu, siapa dia ahlal zikir? Atas tengok lafziah dia mesti memang ahli zikir. Kalau ahli yang tak bagi orang zikir ni, yang ni bukan ahli zikir. Dia tak bagi orang zikir. Zikir bid'ah. Zikir banyak-banyak bid'ah. Dia kata, kami bukan tak bagi zikir, kan palsukan kami. Tengoklah hang cakap tu ni. Cara hang cakap tu bukan ahli zikir. Orang ahli zikir ni dia akan tahu apa dia rahsia zikir. Hatta hanya sebut satu kalimah. Allah. Allah. Orang ahli zikir tahulah Allah tu apa dia nak bagi hadir dalam hati. Takkan tak ada makna yang mak pasal siapa dia ahli zikir. Tentu saudara nak tengok khasyatillah tak khasyatillah tu. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Siapa ahli zikir? Siapa? Sebut Allah wajilat qulubuhum. Gerun siaplah Allah. Sebut Allah ya. Dia tahu dia siapa, aku ni makhluk Allah. Aku ni amanah Allah. Aku ni amin Allah. Aku ni makhluk Allah. Apa yang ada pada aku ni tiada lain melainkan anugerah Allah. Ni ahli zikir. Inilah ahli yang ada khasyatillah. Jadi nak bertanya dengan orang yang khasyatillah macam ni, kerana ulama itu adalah waris-waris Nabi. Waris Nabi-Nabi bagaimana yang disebut dalam hadis. Hadis apa? Al-ulama warasatul anbiya. Dan tak dikatakan ikut Nabi-Nabi, melainkan kenalah ikut waris Nabi-Nabi. Siapa waris Nabi ni? Maka waris Nabi-Nabi itu ialah ulama. Kerana agama Islam ini hantarannya daripada Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, bukan rakan manusia. Nabi Muhammad ni sampai kepada dia melalui Jibril, bukan manusia. Allah. Tengok sekali. Baca kalau nak pergi perhabis tu, yang baca kita tu. Tidak dikatakan ikut Nabi, melainkan kenalah ikut waris Nabi-Nabi. Satu. Maka waris Nabi-Nabi itu ialah ulama. Kerana apa? Pasal agama ni, Islam ni, dia datang daripada Allah Ta'ala, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, bukan dengan manusia. Jadi maksudnya dia mesti melalui perantaraan Allah, Rasul. Sebelum sampai ke Rasulullah, malaikat Jibril, Rasulullah. Lepas Rasulullah apa? Pewaris Nabi. Dia bukan rantaian dia manusia biasa, kan? Dia mesti warasatul anbiya. Siapa pewaris Nabi ni? Mesti melalui susunan apa dia? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Siapa dia tabi'in yang paling dekat dengan rumusan doa-doa ni? Itu yang antaranya mazhab 4 tu. Mereka ni dari sudut fiqh dia, dari sudut akidah dia, dari sudut sufi dia. Semua ada amalan sufi. Ada kiraat dia. Kalau tengok satu-satu tu, tengoklah dia dari segi akidah dia, dia ikut mana, nisbah apa, nisbah ke siapa. Mungkin nak sebutnya, antum pun ada disiplin, saya sebut panjang nak kata masing-masing atas nama pewaris anbiya ni, atas kita sebut mazhab 4 ni, mereka ni adalah orang yang tempat tunjang teras untuk kita nak rujuk. Pasal dari sudut kita kata ilmu fiqh memang masyhur, bahkan dalam kitab-kitab mereka pun tak sunyi daripada bab-bab akidah nak menunjukkan disiplin yang kita nak rujuk apa. Allah. Jadi memang nak rujuk kita pada pewaris Nabi. Jadi kerana sebut ulama, bukan kaedah kita. Terus pergi tengok mana dalil Quran hadis. Fas'alu ala zikri, bukan fas'alu dalilah, bukan. Bukan fas'alu dalilah. Fas'alu ahla zikri. Siapa ahla zikri? Yang ada khasyatillah.
Maka kita sekarang ni, situ dulu. InsyaAllah. Ada soalan? Mereka mendakwa macam tu. Macam ni kot. Sebab-sebab dia kata dia Wahabi ni wasatiyah ni. Siapa? Nak tak ikut Quran hadis pun tak, kami ikut Quran hadis. Nak ikut ulama pun kami kan bukan taksub dengan mazhab. Kami cerita mazhab, kami tak ikut mazhab. Jadi kami duduk tengah-tengah. Tu wasati tu. Kita ikut mazhab sini, ini pentaksub. Maksudnya, dia ekstrim. Maksudnya apa? Pelampau mazhab. Sikit-sikit ai Syafi'i, sikit ai Syafi'i, sikit ai Syafi'i, sikit ai Syafi'i. Oh, ni pelampau. Kami bukan pentaksub, kami ni wasati. Kami tengok semua mazhab. Kami akan rujuk pada Al-Quran hadis. Mana sesuai dengan mana yang pendapat-pendapat yang lebih dekat pada Al-Quran dan hadis. Kuah hajar tu, saya kata kuah hajar kan. Pada mereka ulama-ulama mazhab ni ada di antara mereka yang sama tak dekat dengan Quran hadis. Mereka lebih pakar untuk menilai siapa yang lebih dekat dengan Quran dan hadis. Jadi kami ni wasatiyah. Kami tak jadi macam pentaksub mazhab ni. Sedikit mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Satu kot. Memang tengok gaya ada orang cakap tu macam tu Pasal di atas kalau dia nak dakwa dia wasati, situlah wasati dia. Kan? Kita ni apa? Kalau atas kata sikit-sikit mazhab Syafi'i, dia tak ada mazhab Syafi'i. Tu salah jumud macam tu. Jadi kita ni apa? Kita ni ekstremis. Tak mana ekstrem? Pelampau mazhab. Terlalu rigid dengan satu mazhab. Kami wasati. Kami tak terikat dengan satu mazhab. Kami terbuka mazhab. Dia mendakwa dia wasati, terbuka mazhab. Tapi bila masuk negeri dia, kena ikut mazhab dia. Apa mazhab dia? Mazhab dia Allah tak arah. Allah ada tangan. Mazhab dia tak ada macam kunut. Tak ada wirid lepas sembahyang. Dulu, sekarang ada wirid. Mazhab dia tak ada taking kubur. Maksudnya pergi negeri dia hantar taking kubur siap. Majlis agama mari. Siap ada lampu pergi, piu-piu. Kotlah ada lampu kan. Bagi bantuan polis, piu-piu siapa? Ni buat benda sembah kubur, kubur riun. Di mana yang dia kata wasati tu tahu tak? Yang ni dia kata kita pentaksub mazhab, dia pentaksub mazhab dia. Mazhab tak ada mazhab. Dia pentaksub dia. Mana wasati? Sikitlah kat situ. Berbalah Allah je tu. Kalau dia kata dia wasati, sepatutnya kita wasati dia suruh macam mana? Kita ikut mazhab Syafi'i, hang nak ikut Hanafi, Maliki, Hambali, tak ada masalah. Pasal apa? Memang mazhab yang betul. Boleh? Yang kami duk kelahi dengan hampa ni, apa? Hampa mazhab tak betul. Pasal hampa tak ada mazhab. Pasal tu kami kelahi. Di atas hampa tak ada mazhab tu, hampa kelahi dengan kami pasal kami ada mazhab. Jadi dia kata wasati pasal itulah, pasal dia tak ekstrim tu kot. Saya cara tu nak betul tanya demong demong yang duduk lawa tu. Tengok dari sudut satu wajah, itulah kot. Saya pun tak perhati sama, tapi kalau tengok dari segi bahasa tu, macam itulah kot yang menyebabkan dia nak berdakwah, dia wasati. Jadi dia yang terbaik lah. Dia lah umat Muhammadiyah. Siapa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi umat Nabi Muhammad ni apa? Kami umat wasatiyah. Wasati. Kami tak ekstremis kepada orang yang pentaksub mazhab ni. Sikit mazhab. Kami terbuka. Itu kot. Lain. Kaedah kita bab sejarah ni, sejarah dia boleh dimanipulasi. Tentu. Kaedah kita elok tak elok ada disiplin lah. Kata sejarah ni, orang ni kata sejarah macam ni, orang ni kata sejarah macam ni.
Pasal nak sebut dengan tokoh tu kan. Sebut tu kan. Sampai orang baik pun jadi jahat, orang jahat pun jadi baik. Kan jadi masalah macam tu. Tambah ada kontroversi pula tokoh. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari pun ada 3 pasal. Hak ni 3 pasal. Imam Ibn Taimiyah pun ada pasal. Okey, macam ni tenang. Pasal tak pasal, kita tengok ni. Disiplin dia macam ni, mu ikut tak disiplin tu. Sewir tak sewir. Itu ikut sebut patah sejarah, hadis mana hang sebut ni? Kan susah kan nak rujuk kan. Maklumat mana hang ambil ni? Sahih, kesahihan maklumat ikut ni dulu tak betul, ni betul. Betul pun pasal duduk Wahabi ni jadi betul. Macam tu kan. Kalau Abu Hasan Asy'ari pun mula-mula ni Asy'ari tu dia rujuk tak ikut dah Mu'tazilah, ikut ada perjalanan salah. Siapa yang duk declare, siapa yang duk syarah yang ni salah, ni Wahabi tak Wahabi, yang ni betul tak betul ni. Lain orang, lain cara syarah dia tentang tokoh betul kan. Apa bedok sini, saya sembang disiplin yang duk ada. Tak payah sembang benda-benda yang kita tak tahu halal tu. Duk ni, kalau saya sebut tu. Hang cerita sejarah ni, hang cerita sejarahnya tumbuk tak selesai. Duk sini Allah tak arah, betul tak betul? Nanti ni, hang sebut Quran hadis kan? Tak payah sebut ulama, tak payah buka kitab besar-besar. Hang sembang Quran dengan hadis tu. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Hang faham macam mana boleh kata Allah ada tu. Fokus kalimah apa? Istawa. Istawa tu ada atas. Hang faham mana istawa tu ada atas? Dah nak kepakai Quran hadis. Bagi disiplin Quran hadis betul ya. Duk pergi tengok ulama apa? Dia yang dakwa tak mau ikut ulama betul. Ikut Quran hadis. Bagi Quran hadis, sembang Quran hadis dengan disiplin ilmu Quran dan hadis. Tok ni kau nak sembang. Kalau nak kelayu tu lainnya tu. Bukan tengok tokoh ni yang orang cerita. Susah nak saya sebut macam Abang Non ni okey ke KO? Tak faham sudah Abang Non apa dia. Tok Wan tu okey ke KO? Ada pengikut. Ada orang magang, ada orang tak suka, ada pro yang kontra. Betul? Ni kaedah dia macam mana? Hang kena belajar kayu ukur baru boleh hang ukur betul. Hang tak ada kayu ukur, hang tak boleh nak ukur betul. Betul itu salah dia mana. Yang betul kat dia kena kata betul, yang salah kat dia kena kata salah. Dan bila ada benda salah tu ialah benda yang besar, salah dia ada teras dia. Kena kata salah dia ni walaupun mungkin ada partition dia yang betul. Pasal apa? Teras dia salah. Ini pun sama. Betul tak betul dia atas teras betul tak betul dah. Walaupun dia kata wasati tak wasati, besar akidah dia, cara fahaman dia, cara mazhab dia punya fahaman tu ikut Al-Quran hadis, ikut kayu ukur mana, measurement mana. Kalau saya belajar dekat India, dia kata ada kasuti alat untuk kenal emas ni ada kasuti. Kalau istilah kita ada kayu ukur apa? Dia punya kayu ukur nak ukur tu apa? SOP. Lupa pula kat SOP. Apa SOP? Sampai boleh tahu siapa apa dia SOP untuk kata ni betul. Duduk ni. Ambil SOP atas arah tu mana SOP Ar-Rahman adalah siswa tu hang faham atas mana? Kafi sama mana? Inna Allah ma'ana nak lempak mana? Hang kata tak boleh takwil. Itu nak buat macam mana? Mana betul? Itu disiplin sekali ada. Jadi di atas dia kata yang duduk zaman ni betul jadi betul. Cerita masing-masing boleh baca. Tu tak tengok cerita Syiah ni. Tengok cerita Syiah habis semua sahabat, semua kantoi. Ada tinggal 2-3 orang sahabat yang okey. Sahabat lain semua habis mati kufur habis. Cerita, nak sekira cerita. Cerita Pak Pandi pun jadi betul. Maka cerita, asal nak sebut cerita kan. Cerita atas cerita tak. Tengok kayu ukur. Kayu ukur. Itu. Kalau saya nak jawab tu. Di atas dakwaan cerita ni memang sah. Memang betul. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha min nuri syamsika.
أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك